Masya Allah. Puan Roha, steady. Ya, insyaAllah. Jadi insya-Allah bertemu kita di kapsul Allah sayang kita. Jadi kita dah sampai ke bab 28. Bab bagi Ya. saya pendek lagi. Ubat hati. Jadi mungkin sedikit introduction dari saya, Puan Roha, boleh ya? Ini tip penulisan lah saya nak kongsikan sikit. Bila saya tengok bab ni kan, dia dua muka surat je, tuan-puan. Jadi sikit-sikit lama-lama jadi satu buku. Jadi kalau Puan Roha boleh buat satu buku, jadi pada mereka yang nak jadi penulis, boleh tiru apa nama apa yang Puan Roha buat ni lah. Bab tak payah panjang-panjang tapi signifikan. Okey, itu daripada saya lah. Jadi Puan Roha, mukadimah seperti biasa. Kenapa Puan Roha untuk bab 28 ni masukkan kenaan ubat? Ubat apa tu kita nak tahu daripada Puan Roha. Bismillah Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ya, Cik Amir. Alhamdulillah, Assalamualaikum semua yang menonton pada malam ini bersama-sama kita ya. Okey, bab 28, ubat hati, Masya Allah. Jadi bukan badan, jasad kita saja perlukan obat, bahkan hati kita pun perlukan obat. Okey, macam Cik Amir cakap tadi, tajuk ini adalah ringkas. Ringkas dan padat di mana seperti luahan lah, luahan rasa. Dan juga mungkinlah sebagai nasihat lah, Cik Amir, nasihat kepada pembaca. Dan Alhamdulillah, ASK ni Allah sayang kita ni Cik Amir, saya dah buat sesi usrah lah. Usrah bersama. Sebenarnya pelajar saya tu, bekas pelajar saya tu macam kami dulu rapat kan. Memang saya dengan pelajar memang rapat. Selalu bersama, kadang pergi piknik, pergi berkelah, memang rapat lah Cik Amir kan. Jadi hubungan tu masih ada, hubungan hati tu. Jadi tu buat usrah dan Alhamdulillah belajar tu sendiri. Nak jadikan buku saya, buku panggil Umi lah, buku Umi dia ni, nak jadikan sebagai silibus usrah. Alhamdulillah lah. Okey, jadi kembali kepada tadi, kenapa tajuk ini diambil? Sebenarnya, ujian tu memang tak lepas dari konsep Allah sayang kita, Masya Allah. Jadi, sebenarnya dalam tajuk ni pun, dalam buku Allah sayang kita ni banyak sebenarnya bab-bab yang saya sentuh tentang ujian. Contohnya Allah ada, kan? Allah ada untuk kita, takdir, kematian, teruji, semua tu adalah ujian lah, tak dapat. Sebab hidup kita ni memang dalam lingkungan lah, circle memang ujian. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah memang kita akan diuji. Dan itulah kehidupan kita. Dan itu juga tanda Allah sayang kita. Contohnya lah, kita memanglah kita rasa kita susah, sakit, perit kan diuji. Tapi kita lihat para rasul dan para nabi. Para rasul dan para nabi adalah orang yang paling banyak diuji oleh Allah Ta'ala. Persoalannya, adakah Allah benci para Nabi Rasul? Tidak. Itulah tanda Allah sayang. Kemudian, siapa lagi diuji? Para sahabat, tabi'in, salafus soleh, ulama, semualah orang-orang yang alim. Semua Allah uji. Sebab apa? Sebab Allah tak nak biar mereka lalai dengan dunia. Masya Allah kan. Jadi itulah saya suka kalau kita selit kan macam tajuk dalam Allah sayang kita tu. Dalam 2-3 tajuk, 5-6 tajuk, selit tajuk ujian. Ujian Allah. Supaya kita ni tidak lalai. Tidak leka dengan ujian di dunia ini. Ujian ni Cik Amir, bukan sakit perit saja. Yang senang, nikmat, yang gembira, bahagia itu pun ujian. Tapi kadang-kadang orang ni tak nampak. Orang ingat susah saja ujian. Padahal hidup kita ni memang ujian lah. Senang, susah, suka, bahagia kan. Masya Allah. Okay. Itulah Cik Amir sedikit mukadimah ya. Okey. Okey Puan Roha. Jadi ujian yang macam Puan Roha cakap ni tanda bahawa Allah sayang kita. Tapi manusia yang anggap ujian ni, ada yang anggap macam bebanan, malapetaka, macam bala lah orang cakap kan, atas diri mereka ni. Jadi macam mana kita nak betulkan lah silap faham, persepsi macam ni lah. Yang bila diuji ni, macam tadi lah Puan Roha cakap, bila Nabi diuji, adakah Nabi Allah benci Nabi tu? Tak. Allah sayang. Jadi nak betulkan silap faham orang ni. Kenapa aku diuji? Padahal benda hikmah terbalik tu. Jadi nak betulkan persepsi ni Puan. Bismillah.
Ya, terima kasih Cik Amir, Masya Allah. Okay. Jadi seperti yang yang telah kita bincang sebelum ini Cik Amir, sebenarnya tahap memang Allah dah sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tak uji mengikut kemampuan mereka. Maksudnya kita kena yakin tau, kita kena yakin dalam hati kita bila Allah uji bermaksud kita mampu. Kita mampu nak hadapi ujian tersebut. Contoh ujian kematian kan, hari ini banyak kes COVID. Saya pun minggu lepas baru ni ada seorang staf lah meninggal. Okay? Jadi muda lagi, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat ujian kematian hari ini macam terlalu mungkin besar lah kan. Tiba-tiba meninggal. Ataupun mak ayah meninggal tak boleh ziarah sebab berada di jarak yang jauh. Tak boleh rentas negeri dan sebagainya. Masya Allah. Jadi itulah Allah ni tahu kita ni setakat mana kemampuan kita. Jadi kita takdirlah, kita redha lah. Dan satu lagi Encik Amir dan para penonton, sebenarnya ujian ni juga nak uji tahap keimanan kita. Kalau iman kita tinggi, iman kita adalah macam nak kata setebal Nabi, setebal salafus soleh tu jauhlah beza kan. Bila kita ada iman dalam hati, bila Allah uji, penerimaan kita tu cepat positif. Positif dan yakin dengan hikmah di sebalik ujian tersebut. Sebaliknya, kalau orang yang tak ada iman ataupun imannya terlalu nipis, kan sentuh sikit dah koyak sebagainya, itulah yang menyebabkan ada yang sampai nak bunuh diri, tidak sanggup hadapi hidup ini, seolah-olah bagi mereka tu kematian adalah penyelesaian. Itu salah, kan? Sebenarnya kematian tu sebenarnya kematian itu adalah permulaan kehidupan. Takut-takut kita bimbang selepas kematian, ujian dalam kubur tu lebih besar daripada ujian kehidupan. Kan? Allah Ta'ala kan dah sebut berapa ramai orang yang dah meninggal merayu pada Allah nak pulang ke dunia. Sebab apa? Sebab nak beramal dan juga nak bersedekah. Kita ni yang masih Allah beri nyawa, beri peluang untuk hidup, kenapa kita tak ambil peluang tersebut? Itu pentingnya Cik Amir, kalau bagi saya lah, bagaimana nak betulkan persepsi macam ni. Yang pertama, wajib kita ada ilmu. Ilmu tu macam mana? Membaca, belilah buku-buku motivasi. Kemudian hari ini banyak kuliah-kuliah online kan. Saya kalau pagi tu Cik Amir buka di Facebook, dekat notification tu, Ustazah Asma Harun Islam dia live, Ustaz Mak Isa live, Ustaz itu, Ustaz ini, banyak yang live. Cuma kita nak pilih yang mana. Saya kalau saya suka yang follow tu secara istiqamah lah. Kalau saya ikut Ustaz Mak Isa, saya ikut dia. Sebab saya ni lebih suka ikut Ustaz atau Ustazah yang menggunakan kitab, Encik Amir. Maksudnya dia kitab tu sekarang ni di rumah pun boleh menadah kitab. Macam Ustaz Mak Isa kan, dia tafsir dia daripada Al-Fatihah, sekarang dah separuh juzuk dah. Dah separuh Quran dah. Masya Allah. Jadi dia ikut masa lah, maghrib kitab lain, subuh kitab lain, Masya Allah. Ustazah Asma pun hadir kan pagi tu kan. Maksudnya pilihlah semua yang baik. Jangan kita rigid lah. Kalau tak dapat live, tengok record kan. Dia ada rakaman. Masya Allah. Tu atas kita. Okey, lagi sebenarnya Cik Amir, hadir kuliah ilmu tu mencari seseorang. Seseorang amanah Cik Amir, yang amanah, yang boleh kita percaya. Saya ni ramai jugalah yang rakan Facebook yang meluahkan rasa. Saya memang tak cerita. Kalau cerita pun saya cerita umum saja. Tak ceritalah si A, si B, tak ada. Cerita secara umum sebagai nasihat kepada orang lain yang mengalami masalah yang sama. Kemudian tidak layan perasaan. Jangan layan perasaan. Sebab bila kita layan, syaitan tu datang. Cucuk hati kita kan. Dia macam masa ni lah syaitan ni nak ambil peluang supaya kita pertikaikan takdir Allah, supaya kita jauh daripada Allah dan sebagainya. Okey, dan terakhirnya alihkan perhatian kepada perkara lain. Macam saya kan Cik Amir, kalau yang tahu sejarah saya jadi penulis, saya sebenarnya sebelum jadi penulis, saya diuji.
Diuji apa? Diuji dengan suami saya kena pindah ke KL. Saya di Pasir Gudang ni dengan 7 orang anak. Betul. Dan masa itu Allah uji Pasir Gudang tak ada air. Bayangkanlah, saya bawa anak ke Taska dengan bawa air sekali 2 tong sebagainya. Basuh baju guna tangan sebab mesin basuh apa tak boleh guna air tu, air tangki kering. Jadi air tak boleh keluar. Air tak pergi ke mesin basuh macam mana tah. Lepas tu nak jadi ceritanya rupanya itulah jalan untuk saya jadi penulis. Ketika itu Bondan kan dia banyak buat bengkel di KL, di Selangor. Jadi itulah rupanya Allah nak beri laluan kepada saya. Naik bas ni dengan anak-anak Encik Amir. Naik bas dengan anak-anak kecil tu, naik bas. Dalam 7 orang. Naik bas, suami tunggu dekat sana lah. Kat stesen apa? Stesen bas. Apa nama tu lupa dah. Lama tak naik bas kan. Perhentian bas kat KL tu. Dia hujung minggu saya pergi bengkel. Dia lah jaga anak-anak. Lepas tu hari Ahad dia hantar saya balik. Ataupun Sabtu tu dia hantar saya balik ke Pasir Gudang. Masya Allah. Jadi maksudnya Allah uji ni memang sesuai dengan kita lah. Kita jangan menolak takdir Allah tu. Terima dengan redha. InsyaAllah Allah akan beri sesuatu yang kita nak ataupun sesuatu yang kita tak sangka-sangka kita akan dapat. Macam tu. Dia orang cakap tadi kena ada ilmu dan bagi tahu orang yang amanah. Dan sibukkanlah diri dengan ibadah lah. Sibukkan diri dengan ibadah. Jadi macam Farhan tadi tu, bila Allah uji tu Allah nak bagi lebih baik. Tahu-tahu dah jadi penulis. Banyak buku dah tulis. Sebelum ni tak terfikir nak jadi penulis. Jadi soalan seterusnya Faroha. Bila kita kena uji kan, memang first thing first, manusia biasa akan mengeluh lah. Macam mengeluh dan tak dapat terima lah. Kalau ujian tu lagi-lagi ujian susah lah. Tak dapat terima dan ibaratnya macam kenapa akulah? Soalan tu biasa ditanya lah. Dan itu tak patutlah kita sebagai hamba Allah. Sebab memang kita selayaknya macam tu lah. Hamba kan. Bersama hamba ni patut diuji lah pun. Jadi Puan Rohan, daripada Puan Rohan, kalau boleh kongsikan kita punya apa yang kita perlu buat nak menghadapi ujian ni. Dengan hati yang orang cakap, yang terbuka lah. Cakap senang. Nak hadapi dengan ujian hati terbuka ni. Tapi cara pelaksanaan kalau boleh kongsikan tip-tip dia. Bismillah Puan. Okay, terima kasih Cik Amir, Masya Allah. Okay, mengeluh ni kita dah cerita semalam kan. Mengeluh tu, saya cakap, mengeluh tu artinya kita tidak bersyukur. Bersyukur ni bukan perkara yang baik-baik saja Encik Amir. Perkara yang buruk pun kita kena bersyukur. Contohlah, kawan saya pernah cerita kan, dia pergi membeli makanan ke pergi kedai lah. Kemudian dia nak balik, tiba-tiba keretanya di blok. Belakang kereta dia tu nak keluar parking. Kereta belakangnya diblok oleh seseorang. Dia macam masa tu nak marah lah. Kenapa ni? Macam saya pun macam dah keluar dari kedai. Dia orang ni tak kerti bahasa ke? Kan? Parking belakang kereta orang. Tetapi masa tu dia tunggulah sekejap. Marah sendirilah. Tak adalah nak keluar nak apa sebab dia perempuan kan. Kemudian kereta tu pergi sebab kereta tu mungkin dia sekejap saja kan. Jadi kereta tu pergi dia pun keluar. Masya Allah ketika dia drive tu sampai di traffic light, dia nampak satu aksiden yang baru saja berlaku. Dia pun fikir, inilah hikmahnya kalaulah kereta tu tak blok. Kereta dia mungkin yang aksiden tu dia. Sebab macam baru saja berlaku. Sebab itulah Allah ni dia beri kita satu musibah yang walaupun kita lah nampak kecil kan. Tapi hikmahnya yang depan tu besar. Masya Allah kan. Jadi itulah kita lihat kadang-kadang masa kita kena tu kita nak marah, memberontak, merungut sebagainya. Tapi itulah jalan ataupun asbab kita terlepas daripada bala yang besar. Jadi kembali pada soalan Cik Amir tadi. Caranya samalah saya sebut dulu iaitu sabar, redha semua tu kan. Cuma saya nak sebut sikit lagi tambahan istighfar. Kan kadang-kadang Allah uji ni sebab dosa kita. Dan Quran pun sebut berlaku kerosakan di bumi ni sebagainya sebab adalah kesalahan kita. Tangan kita sendiri yang membuat kerosakan. Jadi banyakkan istighfar. Istighfar ni kalau nak cerita banyaklah khasiat dia. Memudahkan urusan, tarik rezeki dan sebagainya. Tapi nak cerita malam tak sempat lah Cik Amir. Jadi cubalah istighfar sebanyak mana yang kita mampu dan istiqamah. InsyaAllah hati kita walaupun diuji akan tenang. Kan? Okay, kemudian
solat taubat lah. Boleh buat solat taubat juga. Solat taubat ni kalau kita macam tak mampu nak bangun tengah malam, solatlah sebelum tidur. Sekali witir, 1 rakaat cukup. Kalau macam malas sangat kan, witir tu duduk, solat 1 rakaat. Tu kalau malas sangat kan. Tapi yelah, lama-lama insyaAllah lah kita akan up lah kita punya ibadah tu. Okey, kemudian bersangka baik dengan Allah. Macam tadi kan, bersangka baik. Kalau boleh bersangka baik tu masa tu juga. Macam tadi, kes tadi kan macam nak marah kan. Bila dah tahu ada aksiden, barulah bersangka baik. Maksudnya lambat lah. Kalau boleh kita nak takdir datang tu terus bersangka baik. Macam sakit kan. Siapa yang nak sakit? Macam saya, Encik Amir mungkin tak nak sakit. Tapi sakit tu adalah tanda kita akan meninggal. Jadi kita boleh buat persiapan. Persiapan untuk anak-anak, untuk panggil wasiat, taubat kan Encik Amir. Tapi kalau tiba-tiba meninggal, ya Allah, itu yang kita takut. Kan, tiba-tiba saja bangun tidur ataupun pergi kerja meninggal, tak ada sakit apa, itu macam, yelah persiapannya tak ada. Jadi sakit tu sebenarnya rahmat kepada kita. Okey, seterusnya tenang. Tenang dan tidak berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi kita jangan kecewa lah. Kenapa aku diuji? Kenapa orang lain tak kena? Tak boleh. Kita tak boleh persoalkan. Kita, itulah Allah nak bagi kepada kita ni mungkin syurga, pahala kan? Ataupun sebagainya lah. Tadi hadiah yang kita tak sangka-sangka daripada Allah Ta'ala. Itulah Encik Amir ya. Sedikit. Mungkin saya nak tambah lah apa yang Puan Roha cakap tadi. Kita sebut kenapa aku, tadi Puan Roha cakap kenapa orang lain tak uji. Dia sebenarnya semua orang kena uji. Tapi sebabkan kita yang menafikan benda tu. Ujian orang lain-lain. Kita nampak depan mata dia macam okey tu. Tapi sebenarnya semua orang ada ujian dia. Itu yang tak dalam kepala kita. Ujian orang lain-lain, rezeki masing-masing, dan benda ni pengalaman lah bagi saya. Pengalaman, dan macam tadilah Puan Roha cakap melalui pembacaan, kita dengar teman orang. Tapi kalau kita memilih untuk menafikan benda tu tak kena lah. Jadi Puan Roha nak kesimpulan ubat hati daripada Puan Roha malam ni. Bismillah. Okey, insyaAllah. Ubat hati itulah, ubat hati tu kita kena redha lah. Redha kepada Allah Ta'ala atas ujian. Okey, tentang ujian ni Encik Amir saya sukalah, dan juga para penonton, saya suka nak buat satu analogi. Analogi ni saya biasa buatlah kepada pelajar saya. Iaitu nak mereka faham ujian tu adalah satu perkara yang manis, yang enak lah kalau kita faham. Okey, contohlah kita tengok emas kan. Emas tu macam cincin, rantai, itu perhiasan yang mahal. Dan mahal itulah Allah tak bagi pada lelaki ya. Encik Amir, Allah bagi kepada perempuan. Sebab perempuan tu memang cantik, memang diperlukan benda yang mahal. Emas, sutra sebagainya. Okey, kalau emas ni asalnya dari mana Encik Amir? Dari lumpur kan? Dari lumpur, dari tanah, kotor tu kita sanggup ambil. Dan keadaan kita jumpa dia tu memanglah berkilat tapi bercampur dengan selut. Tak seindah yang kita pakai cincin gelang ni. Dan kemudian apa buat? Dilentur, dibakar dengan api yang sangat tinggi. Diketuk lagi Encik Amir, diketuk, dan akhirnya menjadi emas yang cantik dan harganya sangat mahal. Dan kita sayang. Kan? Jadi itulah konsep ujian yang saya nak sampai kat sini. Jadi ujian ni memanglah Allah nak ketuk kita, Allah nak kita panggil nak bakar jiwa kita ni supaya jadi seperti emas tadi. Supaya jiwa kita ni mahal Encik Amir. Jiwa kita ni penuh dengan kita panggil kebaikan lah. Dan kita tak pandang ujian tu satu perkara yang buruk. Kalau Encik Amir ada dapat tak satu video? Saya dapat satu video dalam 2-3 hari lepas yang seorang perempuan tu mencari barang kemas yang dibuang. Kan? Masya Allah, dia sanggup mencari tu sebab mahal. Dan dikatakan harga barang kemas ni Encik Amir 70,000. Sebab esoknya keluar surat khabar. Metro, dia punya harga tu total lah semua tu 70,000. 70,000 tu boleh kereta satu. Masya Allah. Jadi itulah kita anggap ujian itu seperti emas. Bila emas ni sangat berharga dan sangat mahal, dan dia tak pernah jatuh kan harga dia. Daripada zaman Rasulullah
dah beribu-ribu tahun sampai sekarang, emas lah harga mata wang yang sangat bernilai. Itulah ujian sebenarnya Encik Amir. Okey. Dan itulah juga obat hati bagi kita. Masya Allah. Hmm. Jadi terima kasih Puan Roha untuk minggu ni dan insyaAllah pada semua kita jumpa dalam bab 29 kebersihan diri. Betul Puan Roha? Tajuk dia? Ya, betul. Kebersihan diri. Ini kita pasal kebersihan pula. Memang bagi saya buku Allah sayang kita ni lengkap lah. Dari sudut makanan, pakaian, ini kebersihan pula kita nak sentuh. Jadi nak tahu cepat, dapatkanlah DM Puan Roha atau kami. Buku Allah sayang kita. InsyaAllah semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.